Selamat petang, selamat sejahtera dan Assalamualaikum untuk sesemua fans Ultranovid. Thank you very much whoever watching. As usual, normally I will make myself live almost quite oftenly recently. Okay, thank you very much Teh Iling and other friends who are also watching. Okay, so I'm praying for you guys. Stay safe at home. Do not move around. Stay at home. Okay, stay at home. Okay, if you not move around to save all your family, unless you have very important stuff to do outside. Okay, thank you very much. Again, watching. Those watching can also make some donation for sharing my notes and information lah kepada semua orang di sana. You punya friends, you punya keluarga, you punya client, customer, and so everybody there out there. Okay, today little bit late and kat luar sana memang panas. Okay, I'm not too sure. Hopefully it's not raining for your place. Kalau raining pun bagus. Okay, sebab petang-petang because we are heading tonight. Okay, the sun is going down. Okay, dah masuk petang dan senja. So hopefully you all relax at home, enjoy your family and also with your kids. So hopefully semuanya selamat. Okay, as usual you can see what happening, apa yang telah berlaku dekat Malaysia sekarang. Memang this is actually the God testing to us, all of us. Okay, dekat sekarang, tak kira lah you all ni sesiapa pun, whether you are menteri, whether you are bosses, whether you are staff, whether you bekerja di kebun, whether you ada business atau tak ada business, ataupun you lecturer, students, anybody. Okay, so semua ni memang telah tersurat. Okay, God's give you this test, so God's want to see whether we can take it this, because we need to prepare our next circle of our lifetime. Okay, selama ni kita relax, selama ni kita enjoy, dan kadang-kadang kita terlupa nak berbuat sesuatu yang baik kepada orang sekeliling kita, orang yang kita sayang. Okay, especially your family, or even though your parents, or even though you punya customer, client and so and forth, or ataupun you punya suppliers. Okay, no matter what who they are, or maybe your teachers, maybe your lecturers, or maybe somebody that you know. Okay, so sometimes bila COVID-19 ni melanda kepada kita seluruh dunia, okay, dia somehow menyebabkan kita ni tersentap. That's why bersama aku, hi, I'm Dr. Z again, bersama Auto Sentap. That's why my channel is about sentap. Sentap means pulling up ataupun ketuk. So sentap ni banyak. Kalau aku nak ketuk, I have some hammer. Okay, interior designer, sometimes they need this. Okay, sometimes then the idea will come out lah. Tak ada hammer, tak boleh come out. Okay, of course contractor need this when they start to doing stuff outside there. Anyway, sebab aku just share things that macam aku nak share dengan you all. Okay, benda-benda yang macam ni kita need to know, because kita ni dilanda keadaan yang agak real testing mode. Okay, sebab we are human. Okay, but same time kita ni ada few level of understanding antara human lain dengan human lain. Of course aku selalu relate dengan situation macam you dengan family you dengan somebody that you yang you suka. Okay, something that you like, you love. Okay, so my question, whether the love that you transpired to these people ataupun semua yang you rasa orang yang you sayang ni, adakah sampai? Okay, adakah sampai? If tomorrow is the end of the day ataupun hari kiamat, adakah message kita ni sampai kepada dia? Okay, sampai tak kepada dia, ataupun sampai tak you nak buat something yang dia appreciate ataupun menghargai sebelum kita sendiri akan meninggalkan dunia ini? Okay, so sometimes benda-benda macam tu kadang-kadang kita tak boleh jawab sekarang. Okay, because tapi walaupun tak boleh jawab, tapi kalau kita ada mode yang mengatakan kita perlu ada ataupun kita sedia untuk mencapai tahap tersebut, bermakna kita memang mentally dah prepared, heart and soul. Okay, heart and soul. Sebab dalam team Ultranovid, we always highlighted walaupun kita ni membuat sesuatu, okay, tak kisahlah kalau dalam kes kita ni kita akan membuat macam design, branding dan sebagainya. So adakah design tersebut membawa maksud kepada pengguna?
does the design have a very powerful meaning to the user? Okay, kebanyakan if you hire directly orang yang tak buat design, okay, ataupun tak understand design tu apa, dia hanya buat sekadar buat. Okay, katalah you nak buat rumah, dia buatlah rumah, tapi bila you masuk rumah tu, you tak rasa something yang grabs dengan jiwa you. Okay, you rasa masuk rumah tu, you rasa kosong. Sama juga if you ask somebody to renovate your shops ataupun your cafe. Once the cafe tu siap, you cuba duduk dan cuba ask audience duduk. Dia ada rasa tak? Kalau tak ada rasa, that will be a problem sebenarnya. Because you spend a lot of money. You spend bukannya puluh ribu, kadang ratusan ribu. Okay, we have a client that ratusan ribu, ada spend duit, ada yang millions pun ada. Dan bila dia jumpa kita, because sebelum ni dia jumpa dengan orang yang terus boleh buat, builders. Okay, builders is different. Okay, ataupun ialah Indonesian workers ataupun Bangladesh yang boleh buat, kononnya boleh buat lah. Okay, you boleh outsource your material. Tapi bila dah siap, benda tu tak macam you boleh appreciate dia punya interior. You tak boleh appreciate, you duduk pun macam tak rasa you belong to that. Because bila you don't feel that belonging, of course, obviously the space is useless. You faham tak? Okay, useless ni maksudnya rasanya tak guna lah, because you spend ratusan ribu ringgit tu. Kan, kalau you kalau orang susah, dia kumpul duit mungkin berpuluh tahun. Kalau you memang, kalau orang dah kaya, mungkinlah dia dapat job ataupun projek ataupun rezeki dia banyak, dia mungkin 2 tahun 3 tahun dia boleh duit dikumpul dan terus renovate. Tapi alangkah ruginya duit tu bila projek dah siap, you don't feel it. You don't feel, inilah tajuk yang aku nak share dengan you all. Inspiration dalaman. Dalaman tu luas maksudnya. So dalaman tu adalah interior. So macam aku cerita tadi lah, interior tu bila dah siap, dia masuk macam tak ada benda, macam keluar masuk macam rumah korang kan. Kalau zaman COVID-19 ni, kalau rumah you all tak ready dengan design yang proper, okay, ataupun rumah kau tak didesign benda yang terbaik ataupun menjurus kepada you punya identity ataupun penjenamaan you takkan rasa benda tu belong to you. Contohnya, bukan aku nak just to look down on IKEA. IKEA ada barang yang baik. Okay, contohnya lah, orang pergi IKEA because sekarang ni, because sebelum IKEA masuk Malaysia, orang tak tahu IKEA tu apa. But I was in England, Manchester, tahun 1994-95 dah ada IKEA. Okay, Swedish furniture that actually explore the whole nation of Europe. Everybody, kalau advertisement tu, sebelum ni kat England tu banyak yang furniture yang macam yang banyak dekor, aku panggil dekor-dekor lah kan. Dekor-dekor ni banyak decoration yang banyak macam flourish. You know lah, English dia banyak yang jenis style yang apa ni, English look ataupun Renaissance, Baroque, design classical, neoclassical, semua tu ada. Tapi sebab European, di situlah mulanya penjiwaan ataupun kecantikan pada ketika itu. Tapi selepas zaman kita ni berlaku satu proses revolusi per-industrial, kita panggil modern architecture. Benda tu banyak berubah sebab teknologi dah berubah. Those days, zaman klasikal, memang orang akan suka, akan worship lah decoration ni. Tapi bila IKEA muncul, because Scandinavia ni, for information, Scandinavia produce the best furniture in the world. Because dia orang dah ratusan tahun, babe. Develop R&D kan. Kita pun ada furniture macam tu, tapi tak macam tu sebab kita ni Nusantara, dia lain sikit. Dia ada keistimewaan dia. Aku nak cerita style ni banyak pula kan. Tapi aku nak cerita pasal IKEA tadi. So masa dalam zaman ketika itu, 1880-an, lepas tu sampai 1915, 1920, bila modernism berlaku, semua orang mindset dah berubah. Kecuali orang macam English, atau bukan English lah, ada setengah group of people still nak maintain yang classical semua ni. Tapi classical tu tak boleh pergi lama, because that one is just by fashion, by styling certain era. So bila orang dah jumpa teknologi baru, macam sekarang kita lah, aku boleh communicate dengan you all sebab teknologi IT ni dah ada. Dulu tak ada, 1990 dah tak ada kan. Tapi bila ada ni, kita dah berubah. So masa zaman IKEA muncul pada ketika itu, sebab Scandinavia dia dah fikir jauh ke depan, sebab dia tahu furniture macam ni boleh evergreen. So dia orang buat lah. Dan yang the best part, bila dia buat, dia dah masuk hyperstore dia orang kan, dan semua orang dah tunjuk barang IKEA. Dia punya iklan tu masa aku ingat dekat England lagi kan, iklan masa dia tunjuk macam mana dia nak tulis IKEA dalam TV. Dia tunjuk apa tu iklan tu, dalam masa tak sampai 10 saat dia tunjuk semua ramai orang beli barang. Bila IKEA ni muncul,
Semua rumah-rumah English ni dia ambil barang-barang yang kursi yang macam klasikal, yang lansiasi semua dia tarik, dia buang. So bila pergi ke IKEA store, dia beli barang tu masuk. Sebab barang IKEA tu bila dia ada set mode contemporary design ataupun mode design ni, gaya mode design ni, the best part mode design ni dia boleh masuk semua rumah. Tak kisahlah rumah tu lama ke, rumah tu baru ke, sebab dia punya furniture direction dia tu memang clean cut. Dan itu kita panggil design yang contemporary. Okay, contemporary ni selamat sebab you boleh pakai. Okay, tapi itu 1994 dah ada, 90-an dah ada. Dan sekarang IKEA masih ada benda yang lebih kurang sama tahun 2020. So banyak orang tak tahu, dia akan beli. Betul, you boleh beli, fine. Tapi ada satu masa, lepas you beli, you tengok, you pergi rumah orang, you pergi kafe ni, sama je kerusi dia kan. Tak ada yang special. Dulu memanglah dia orang pun ada designer. Okay, so inspirasi tu memang berlaku kat situ. First step. Tapi inspirasi tu level yang macam mana you want nak. Level 1, level 2, level 3. Sebab kalau aku, macam inspirasi IKEA ni sekarang kalau beli pun boleh beli. Okay, ada part yang furniture kadang-kadang aku pun ada beli. Tapi serta-serta aksesori beli tu memang praktikal. Tapi ada part yang beli pun kau rasa macam tak best kan. Pasal benda tu bukan tak best. Satu, ada yang low quality. Okay, yang keduanya, bila you beli, you tengok neighbor you pakai, you tengok, you know, balik kampung pun orang pakai yang sama. So benda tu tak jadi speciality. So kalau kita tengok first time you tengok, benda tu nampak very inspirational kan. Inspirational, berinspirasi lah. Sebab tu tajuk aku kali ni adalah inspirasi dalaman. So macam mana kita nak tahu inspirasi dalaman tu, ada banyak level lah kan. So kalau kau beli macam tu, bermakna kau pakai okay, dia tak ada special. Okay, padahal setiap manusia ni, setiap company, setiap organisation, they have a different mode and different objective, different mission, different vision. Okay, kalau projek yang macam Tek Iling ni, dia also interior designer, dia akan buat macam public space. So dia champion membuat public space. Okay, dia orang pun ada set of client yang actually looking for that mode. Okay, contohnya kalau nak buat food court, takkanlah food court dekat Aeon tu sama dengan kalau korang business owner nak buat food court, shopping mall A to Z, sama tak? Dia lain sebab business korang lain. Okay, sama juga. Kalau you nak buat itu, kenapa nak nampak inspiration? Memang inspiration tu benda yang you tengok selalu nampak mood yang baik dan selalu nak buat kerja. Okay, sebab tu aku tanya tadi, korang tengok ruang korang sekarang, ataupun imagine korang nanti kalau PKP dah habis, dan aku percaya PKP kita akan habis ataupun emosi kita ni akan tamat. Okay, sebab Malaysia ni mendapat antara dia punya recovery tu antara yang terbaik. We are reaching 45% recovery compare yang dah kena. Okay, tapi jangan kita fikir selamat. Okay, sebab dulu negara kita antara yang top 10 ke kan, sekarang dah bawah. Okay, negara lain dah lagi banyak. Sebab kita ni nasib baiklah kan, pihak kerajaan ataupun pihak-pihak berwajib telah tahu masalah COVID-19 ni, dan kita kena ambil action yang very drastic. Okay, kalau kita tak ambil action drastic tu, memang kita pun teruk. Macam keadaan, macam tengoklah China dah naik balik, sebab ada hidden figures kan. Singapura dah teruk. Dulu macam dia best pada kita kan, semua dah teruk. Thailand pun tak lama lagi ada lah kan. So benda-benda macam ni lah. Okay, so you kena ambil tindakan drastic in order. Nampaknya kita akan rugi bila kerajaan ambil tu macam drastic, semua orang tak boleh kerja, ekonomi down. Tapi in long run, for your information, okay, cuba kau Google lah COVID-19 ni apa sebab kan. For information, sekarang kita akan menuju ke recession. Okay, tapi negara mana yang dapat selesaikan dalam negara dia COVID-19, okay, those countries yang siapa paling cepat keluar daripada kemelut COVID-19, dia lah country yang akan become a good ataupun growing fast in economy factors. Okay, sebab tu you all tengok China, dia memang gila-gila dia lockdown, dia gila-gila nak make sure country dia lepas. Now tengok US, mula-mula US tak ada, sekarang lebih teruk pada China. Okay, Spain susah aku nak cakap sebab dia lambat. Action dia, rakyat antara percaya tak percaya. And then Japan, they also respect how Malaysia drastically take action. Diorang terkejut kita ada berapa ratus bilion to spend for all the companies ataupun rakyat untuk membangun semula sepanjang COVID-19 ni ataupun preparation. So hopefully, do not go out. Do not spread the virus. If you sayangkan diri you, sayangkan keluarga you, sayangkan country you, sayangkan business you. Okay, sayangkan segala-galanya, sayang your country. Okay, don't betray because kerajaan dah ambil action yang drastic. Tapi kalau korang degil nak keluar, korang beranalah duduklah dalam bilik tu selama-lamanya kan. Sampailah
nanti Tuhan panggil yang lahat, takkan kau nak mati dalam bilik tu. So I praying for God, kita akan selamat. Okay, sebab tu dalam keadaan macam tu, pertama, dalam inspirasi dalaman ataupun interior inspirational, dia sebenarnya start dengan kita. Itu maksud aku sebenarnya. Okay, bila start dengan kita, kita tengok siapa keluarga kita yang terdekat, dan kita perlu fight for them. Kita perlu give something values to them. Okay, then kita ruang seluruhnya adalah interior itself lah. Ini aku cakap pasal interior ni tadi. So interior ni adalah kaitan dengan designing your interior. You have to look good. So because if you look good, everybody will look good because you duduk space yang sama dengan keluarga you. Sama juga you, kalau you in business, you duduk space yang sama dengan you punya team, you punya staff. But same yang sama, space yang sama juga, kadang-kadang client ataupun customer datang tempat you punya cafe, you punya boutique, you punya rumah, whatever it is, dia kena feel good. Sebab bila dia feel good, barulah inspirational tu muncul. Okay, itu muncul. Macam mana nak buat? You kena plan. Okay, macam ni aku tak dapat tolong, tapi aku hanya membantu you all dengan memberitahu pemberitaan ini, informasi macam ni, supaya you all boleh apply. Boleh tengok diri sendiri balik, boleh tengok kepada keluarga you, boleh tengok kepada you punya business. Selepas ini, kita kena cepat-cepat grow up. Okay, tapi kadang-kadang kita need to give something first. Macam aku ni, aku terpaksa give. Benda macam ni aku share. Kadang-kadang ada yang panggil aku sebagai private speaker atau private talk, private lecture, ataupun real formal lecture dia call. Dia orang bayar aku lah kan. Tapi macam ni aku nak share benda ni so you can use. Okay, so banyak-banyak elemen inspirasi yang you boleh tengok. Elemen ni banyak sebenarnya. So aku nak share sikit. Okay, contohnya kenapa inspirasi ni penting. Macam mana kita tengok inspirasi ni penting adalah, pertama adalah melalui pandangan mata ataupun view, ataupun menggunakan sixth sense kita. Tapi bahasa mudahnya sekarang adalah view. Sebab contohnya, sebab you all boleh nampak aku, kau boleh nampak view aku ni kan. Okay, kalau boleh dengar pun boleh inspired juga bila dengar tanpa melihat. Tapi since Allah dah bagi korang mata, okay, eyeball ni korang boleh nampak. Contohnya belakang ni lah. So ini painting aku tahun 2011, tajuknya Moment. Okay, Moment. Okay, so painting ni sebenarnya ada kaitan dengan masa aku buat ni. Aku share sikit lah. Okay, ini painting yang aku buat pun 2011. This painting ni besar je, lebih kurang almost 900mm times 900mm. Okay, this painting is no longer in Malaysia. Somebody bought, business owner, resort owner from Australia bought it masa aku buat exhibition aku. Sebab exhibition ni kita panggil contemporary art lah. So mesti painting aku dulu ni mesti ada tractor. Okay, itu trademark aku. Dan ini ada metal plate sebenarnya. So this is actually the one that actually bought, business owner in Australia dah bought lah. Okay, so sebab apa dia beli painting ni? Sebab dia terasa inspired bila tengok painting aku ni. Dan aku buat exhibition ni masa tu dekat NX Gallery. So NX Gallery tu aku buat dia actually tajuk yang exhibition solo aku ni namanya Ada Jalan, sebab aku boleh melukis. So ini lukisan abstrak aku lah dan contemporary arts lah, tapi ada mix media lah, ada metal plate, ada board, ada kayu dan sebagainya lah. So painting agak besar. So bila dia datang tu beli. Padahal dia datang tu masa dia datang as a tourist to Malaysia. Masa tu kita ada gallery tu buka yang masuk, dia datang tengok terus dia ambil dan terus kita ship dia dekat Australia. Okay, now kenapa dia beli? Sebab dan bila dia tanya, masa tu team aku tengah manage the exhibition, dia tanya who's the artist, dan dia introduce aku lah, Dr. Z lah. So bila introduce aku dan aku terus jumpa dia lah, sebab aku jarang jumpa kalau siapa yang beli aku ni, sebab aku nak dia orang appreciate painting tu. Sebab dan dia kata, can you explain me what's behind the meaning of this painting? So aku explain 1, 2, 3 ada benda 3, exactly what we thought. Nampak macam mana aku boleh cakap benda yang aku tak tahu dia siapa, tapi dia boleh baca painting aku ni. Sebab dia terasa inspired. So they want to use this painting dan letak dekat lobby dia. Sebab dia terasa inspirasi tu very beautiful for dia. Okay, nanti aku cerita pasal painting lah. Okay, so setiap painting ni dia ada makna dia. Itu kita panggil contemporary arts. Okay, kalau arts and craft dia lain. Arts and craft ni macam korang macam korang beli craft lah kan, beli seketul macam ukiran kayu ataupun macam
nak patung lah apa benda ni kan, itu kita panggil aircraft. Tapi painting macam ni kita panggil contemporary art ataupun visual art. So visual art ni lain sebab aku terpaksa melukis based on aku punya interpretation, sama ada bentuk aku punya research, aku punya memories, experience the past few years, dan dicompactkan dalam sekeping painting dan terus jual. Dan selalunya ada judul. Itu contemporary arts. Setiap painting dia ada judul dia. Dan painting macam ni tidak ada duplication, tidak ada orang kata clone, kecuali aku buat macam majalah tu lain. Okay, hanya sekeping saja. Arts and craft dia boleh repeat banyak kali. So value dia lain. Okay, so semua ada value. Cuma value yang aku buat ni selalunya kenapa dia boleh beli aku ribu ringgit walaupun sebab value tu tinggi. Itu yang menyebabkan inspiration. Dan inspiration ni ataupun ideas ni, itu yang susah kita nak bagi tu, because kita kena sit down dengan you. Kita pun ada course kita pun terpaksa buat research kita. Dan idea tu sebenarnya adalah two-way communication. Okay, bukan satu. Sebab kalau kadang-kadang ada yang jumpa designer, sebab tu bezanya kalau dia jumpa dengan cabinet maker lain. Okay, cabinet maker memanglah dia terus buat, tapi adakah design tersebut membawa identiti kepada keluarga you, diri you, ataupun you punya company? So itu yang beza dia. Itu yang bezakan value. Itu sebabnya designer perlu ada untuk mewujudkan ataupun memberi nilai tambah yang tinggi supaya inspiration dalaman tu lebih mantap. Dan you boleh sendiri cerita dengan keluarga you, dengan klien you, ataupun dengan siapa-siapa saja, dengan business partner yang sebut semuanya. Sama juga falsafah Apple buat. Okay, semua tu ada designer dia yang tolong buat dan tolong keluarkan idea tu. Bukan senang. Okay, idea tu adalah sesuatu yang tak ada nilai. Okay, sebab tu susah aku nak sukat kepada wang ringgit. Dan kebanyakan orang kat luar sana dia tak faham kenapa perlu pakai designer. Okay, kenapa aku cakap sebab benda tu adalah idea. Idea adalah berbeza. Dan idea ni banyak peringkat. Okay, so banyak peringkat. It's not easy to justify by a single words macam aku cakap ni. Tapi aku harap korang faham. Korang boleh nampak kenapa benda tu ada value. Okay, contohnya you nak buat rumah. Rumah pun memanglah you boleh jumpa orang yang terus buat rumah. Tapi adakah rumah tu menjawab you punya legacy ataupun identity you? Sebab bila ada legacy, bila ada identity you, di situlah berlakunya pencetusan inspirational dalaman. Walaupun tengok luar rumah tu macam tu kan, tapi sebenarnya dalam dengan luar pun dah rasa kagum. Bila masuk rumah pun rasa kagum, dan kita rasa bersyukur pada Allah sebab Tuhan kita bagi rezeki dan kita buat benda ni. Okay, dalam Islam pun dia tidak kata you tak boleh buat benda yang terlalu cantik atau sebagainya, tak ada. Sebab bila kita buat sesuatu tu, kita nak wujudkan kita ni sebenarnya appreciate kepada Allah. Bukanlah kita nak menunjuk. Tu banyak orang salah tu. Okay, dan bila kita buat satu yang luar biasa, bila kita mencetus idea dan kita share idea kita dengan orang-orang yang keliling kita, tak kisahlah orang tu kenal kita ke, orang tu orang yang tidak mampu ke apa, dan kita share inspirasi dan orang kata hebatnya. So sama juga bila KLCC keluar. Korang ingat kenapa Tun Mahathir masa tu sibuk sangat nak buat Petronas Twin Tower? Padahal lepas dia siap Petronas Twin Tower tu, aku ingat lagi recession 95-99 jatuh ke Malaysia. Tapi itu bukan orang menuduh sebarangan kenapa membazir duit. Tapi tak, sebenarnya bazir. Sebab dengan idea yang macam tu, kita sebagai rakyat Malaysia masa ketika tu nampak, wow, kita pun terdorong boleh terciptanya 2 tower tertinggi di dunia tau. Sampai sekarang tu ada lagi. Kalau korang naik space station tu, kalau korang satellite kan view kan, memang nampak KL Tower tu pada angkasa lepas. Kan? Tapi disebabkan benda tu nampak kononnya remeh, tapi tak remeh. Sebenarnya dia telah inspired jutaan rakyat Malaysia. Dan ketika aku pergi ke England, orang cakap pasal KLCC tu, orang cakap pasal Petronas itu. Masa tu tak terkenal pun. Sama juga ketika Tun Mahathir, aku masa tu kat England 95, dia turun. Masa tu F1 tak ada lagi kat Malaysia. Dia turun kat Europe, aku ingat Catalunya kat Spain ke apa. Dia tengok F1 dan balik tu setahun dia set up kan Lita F1 Sepang. Dan di situlah Petronas bertambah muncul di peta dunia. Sebab itulah aku panggil itulah inspiration dalaman. Sebab kalau you sendiri sebagai you are leader, you ada leader dalam keluarga you are also leader dalam you punya company, you also leader dalam you punya business. This is really the first step you need to understand. Benda ni boleh membawa kepada sumber inspirasi yang ke depan.
Okay, you kena set example ni. Walaupun you orang yang dulunya biasa-biasa, tapi bila you ada inspiration macam ni, you boleh set, oi, aku punya interior pun kena macam ni, bilik aku macam ni, ruang tamu macam ni, bilik anak. So anak you nanti bila tengok tu, dia sendiri akan dapat tempias inspirasi tersebut di dalam dia, dan dia percaya one day aku kena buat lebih better daripada ayah aku kena buat better daripada bos aku. Kalau kau bos lah kan, bermakna kau dah inspirekan staff you all, you dah inspire kepada team you all, you dah inspire kepada family you all, you inspire kepada family-family yang dulunya tak mampu, sebenarnya mampu, dan you akan bawa ni ke depan dan ke depan, dan jangan buat kerja Tuhan, insyaAllah rezeki you all akan datang. Itu yang aku cakapkan tu kan. Bila kita buat sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, bila orang berdoa kan, wow, hebatnya rumah ni kan. Bukanlah kita nak menunjuk, tak ada kaitan menunjuk. Dulu orang ingat, kena ada menunjuk. Tak, menunjuk tu yang bawah sekali sebenarnya. Yang first ni adalah kita ni, understanding kita ni terhadap value tu kena faham dulu. Kalau kita tak ada value, no point you nak buat macam-macam pun. Tak kisah kalau tak ada value pun, kalau tiba-tiba nak buat rumah anak yatim yang hebat, kau bagilah 5 juta, buatlah kan. Dia setakat ada bangunan, orang duduk berteduh, dan orang takkan faham. Orang tak boleh value you punya inspirasi dalaman tu. Apakah hasrat you sebagai founder yang dah sedekah 1 juta ni, 2 juta ni untuk buat satu rumah yang best, kan, rumah yang best. So kalau kita tak ada inspirasi macam tu, dia sekadar, kalau macam tu kau nampak kau ni macam riak lah, kau bagi duit nak tunjuk kau ada mampu sedekah, tapi sebenarnya dalaman dia tak fikir, kena ada interior, kena. So benda tu kena set design. So kami macam Ultranovate team, memang kami design satu persatu, dan kami take responsible nak membina identiti tersebut untuk you all. Okay, so itulah part aku yang nak share sebenarnya yang hari ni, pasal benda ni penting. Okay, sekarang ni dah time kita duduk bermuhasabah diri, sebab kita tak banyak melakukan aktiviti fizikal. Luar time sinilah kita kena decide whether kita nak melangkah seterusnya tak, nak tengok value family kita ni, value business kita ni the next level. Okay, as simple that boleh kita appoint seorang designer just to help out. Kita bincang one to one macam mana nak cipta sejarah, nak mencipta satu projek yang luar biasa. Tak kira lah bajet apa yang you all ada tu. Okay, yang penting you ada roadmap tersebut. Roadmap tu yang penting, dan semua orang takkan ada roadmap ni kalau dia tidak bertindak ataupun berubah sekarang. Okay, so itu yang penting sebenarnya. Okay, so kita nak wujudkan keceriaan. Okay, kita bukan nak wujudkan masalah tu tak ada, cabaran tu tak ada, tapi cabaran tu dapat dilangkaui sedikit demi sedikit, dan you all akan berada di tahap yang baik lepas ni, insyaAllah. Okay, so apa-apa you all boleh text Team Ultranovate, messenger ataupun handphone tu dah ada dalam Facebook kita. Okay, atau kalau malas pun you all masuk dalam iMessenger tu, dia ada, nanti ada kita punya pembantu robotik akan jawab. Lepas tu bila jawab tu dah dapat tip, kalau you nak berkontak dengan grup kita, boleh kontak. Sebab kami ni banyak yang 2-3 orang dah kontak, dan kita hanya ambil orang yang betul-betul serius nak buat, dan kita akan attention ataupun kita akan berkomunikasi secara direct. Sebab tu ada few step lah. Sebab kita ni bukan nak ambil suruh Malaysia punya job, tak ada. Kita ni terpaksa memilih, insyaAllah terpaksa memilih, dan kita akan sedaya upaya menggunakan hikmat ataupun perundingan yang terbaik. Dan paling bestnya sekarang, sebab Team Ultra dah bergerak kepada completely digital. Okay, so you all boleh contact directly. Kalau nak buat satu ruang, 2 ruang tu yang simple, memang sistem tu dah ada. Team Ultranovate akan terus buat, dan itulah sistem yang kami telah develop 2 tahun dahulu. Dan sekarang kita launchkan dia kepada package yang terkini, dan you all boleh tengok at this stage sepanjang PKP ni memang banyak promosi. Kita dah keluarkan harga yang amat gila, amat gila dan munasabah, dan semuanya professional designer yang akan turun, dan saya sendiri akan monitor diorang ni, dan kita akan work with the flow supaya you akan dapat image yang tercantik untuk membina projek anda tu. Okay, supaya anda ni akan menjadi orang yang luar biasa, dan anda akan menjadi contoh, orang lain akan mengikut inspirasi anda tersebut, dan anda akan bayangkan anda boleh grow ramai orang lagi di bawah anda tu. Boleh grow bisnes anda, okay? Boleh grow orang yang berdoakan anda tu, especially family anda, orang yang anda sayangi. Okay, so bermakna kita ni bertanggungjawab untuk membawa mereka ke next level. Okay, next level inilah salah satu kita appreciate diorang dengan membuat satu projek yang istimewa untuk diorang, walaupun projek tu kecil. Okay, dalam Team Ultranovate kami tidak memilih.
Okey, setiap projek besar ke kecil ke sederhana ke kecil tu pun bagi kami adalah projek yang besar bagi tim Ultranovate untuk membantu anda. Okey, terima kasih you all kerana masih bersama Ultranovate. Aku berdoakan you all semua sihat walafiat di samping zaman-zaman yang penuh cabaran ini. Stay tune. Okey, jangan keluar suka-suka hati. Okey, duduk rumah, stay at home. Bersama Dr. Z, aku Dr. Z mengucapkan ribuan terima kasih. See you soon. Ultra.